Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okey, saya harap semua boleh dengar clear tentang video ni. Okey, saya terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Jasrul Jamani bin Jamian. Saya merupakan pensyarah di Sekolah Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Bagi rakan-rakan Facebook saya, rasanya mereka aware saya selalu berkongsi tentang bil-bil elektrik, cerita tentang apa-apa yang berkaitan dengan elektrik kerana itu adalah salah satu bidang saya. Okay, so di sini hari ini saya ingin berkongsi tentang isu yang sangat hangat diperkatakan oleh masyarakat luar tentang bil elektrik yang melambung tinggi. Okay, saya just nak bagi pendedahan agar kita semua maklum, agar kita semua aware bagaimana sebenarnya pengiraan bil elektrik ni dibuat, dan beberapa isu yang seperti yang tertera pada slide ni pun saya akan highlight tentang diskaun, tentang isu bil anggaran, isu blok tarif mahal dan sebagainya. Kita akan bincangkan dalam video ni. So saya harap semua boleh ikuti video ni, and after that kalau ada persoalan-persoalan lanjut boleh bertanya kepada saya sekiranya perlu. Okay, so kalau kita tengok ini adalah salah satu contoh. Okay, gambar-gambar apa yang tuan-tuan nampak di sini adalah salah satu contoh bil sebenar yang saya telah minta izin kepada salah seorang sahabat di Facebook yang PM saya, dan beliau berikan bil ini kepada saya untuk saya analyse. So kalau kita tengok sebagai pengguna dekat sini, kita dapati bahawa bil dia biasanya lebih kurang 50 hingga 40 lebih sahaja. Okey, 50 lebih, Januari 40 lebih, Februari 40 lebih. Lepas tu berlaku musim PKP, harga anggaran lebih kurang 40 hingga 50 ringgit. Dan tiba-tiba pada bulan Mei kita punya bil elektrik melambung sangat tinggi, iaitu sebanyak RM300. Okey, so kita akan bincangkan isu ni. Jangan marah dulu. Okey, kita akan cuba bincangkan isu ni, kenapa perkara ni berlaku. Okey, kita pergi first step by step. Yang pertama, isu pertama tentang diskaun. Ramai yang saya baca dekat Facebook, apabila mereka dapat bil mereka pada bulan Mei mahal, mereka akan kata, contoh dalam analogi ni, oh bil saya RM300. Maksudnya ini dah dengan diskaun yang dimaklumkan 50%. Maksudnya adakah bil sebenar saya RM600? Okey, sebab tu diorang meloncat ataupun diorang marah. Diorang marah sebab dia kata takkan bil asal RM600 daripada RM40, RM50 jadi RM600, dapat diskaun 50% jadi RM300. Okey, jom kita tengok. Ini bil sebenar, okey, bil apa yang kita nampak RM294.40. Nah, inilah bil sebenar dia. Okey. So, bila kita cerita tentang diskaun, suka saya minta semua rakan-rakan saya cuba baca dekat bahagian bawah ni. Okey, apa yang dia bagi tahu dekat sini, sebenarnya diskaun 50% hanya valid kepada pengguna yang guna 200 kilowatt hour sahaja. 25% sekiranya jumlah penggunaan kita tidak lebih 300 kilowatt hour. Kita akan dapat diskaun 15% kalau penggunaan kita tidak lebih 600 kilowatt hour, dan kita akan dapat diskaun 2% sekiranya kita lebih daripada 600 kilowatt hour. Okay, dekat mana kita nampak benda-benda ni? Di mana kilowatt hour ni? Dekat sini. Okay. So, kalau jumlah kita tidak lebih 200 kilowatt hour, maka kita akan dapat diskaun 50%. Tapi ni bil 3 bulan. Okay, so maksudnya kita kena darab 3 lah. Dengan kata lain, bagi pengguna yang hanya 200 darab 3, 600, betul? Okay, bagi pengguna yang hanya guna 600 kilowatt hour, okay, ataupun bersamaan dengan RM130. Okay, siapa-siapa rakan-rakan yang di luar sana yang bil elektrik dia yang 3 bulan kurang daripada RM130, bil sebenar sebelum diskaun, mereka akan dapat diskaun 50%. Dengan kata lain, dia cuma perlu bayar lebih kurang RM65 sahaja. Okay, itu yang diskaun 50%. Okay, sebab tu kalau dalam kes ni kita tengok, contoh dalam kes ni, total penggunaan 3 bulan adalah 1238. Okey, saya guna kalkulator dekat sini, 1238 bahagi 3, maksudnya 412 kilowatt hour. Untuk 412 kilowatt hour, maksudnya dia layak untuk dapat diskaun 15% sahaja. Okey, macam kalau saya sendiri, saya cuma dapat diskaun 2%. Ramai pengguna yang dapat diskaun 2% sahaja. Dalam isu ni, saya bagi nama A,
Si A dapat diskaun 15%. Sebab tu kita dapati jumlah diskaun dia agak tinggi ni sebenarnya kalau banding dengan kita. Okay. So, itu tentang diskaun. So, saya harap semua boleh tengok bil masing-masing dan tengok berapa kilowatt hour yang kita pakai. Okay, kalau jumlah kilowatt hour kita, yang ini sebulan okay, ini sebulan. Kalau 3 bulan maksudnya kita darab 3 lah. Kalau 4 bulan kita darab 4 lah. Kalau 2 bulan kita darab 2 lah. Okay, kalau tak lebih daripada nilai tersebut, itu adalah percentage diskaun yang kita akan dapat. Okay, itu isu pertama. Okay, isu kedua tentang bil anggaran. Apa tu bil anggaran? Okay, kita patah balik kepada slide sebelum ni. Okay, apa yang kita panggil sebagai bil anggaran? Bil anggaran adalah nilai bil yang TNB kenakan kepada pengguna apabila mereka tidak dapat datang untuk ambil bacaan pada power energy meter kita. Yang energy meter yang milik TNB yang kita nampak ada benda bergerak tu ataupun dalam bentuk digital sekarang ni. Kalau TNB tak dapat ke sana untuk ambil bacaan, maka mereka terpaksa buat bil anggaran. So macam mana bil anggaran ni TNB predict? Okay, ataupun TNB berikan, dia adalah berdasarkan nilai-nilai sejarah ataupun history. So kalau kita tengok untuk pengguna A ni, dia punya sejarah dia memang dia punya bil elektrik lebih kurang 50 lebih, 47, 48. Sebab tu TNB boleh anggarkan bahawa okay, penggunaan bil elektrik mereka pun lebih kurang 40 lebih sahaja. Okay. Termasuklah bulan April ni pun adalah bil anggaran. Okay, kenapa TNB tak datang ambil bacaan? Saya rasa kita semua maklum waktu Mac dan April adalah peak kepada COVID-19. Ramai antara kita pun tidak keluar bekerja, malah kedai-kedai pun kebanyakan yang lockdown, dan saya rasa TNB ambil satu inisiatif yang mana mereka pun tak izinkan bacaan meter tu supaya untuk mengelakkan penularan. So saya rasa benda tu kita tak perlu discuss kot, tak perlu kita petikaikan. Okay. Cuma untuk makluman semua, ini adalah bil anggaran. Bil anggaran adalah nilai yang dibaca, nilai yang diberikan oleh TNB kepada pengguna berdasarkan nilai sebelum-sebelum ni. Sebab tu ada isu yang mana saya baca dekat Facebook, pengguna tu dia kedai dan kedai tu memang lockdown. Contohlah bil dia biasa 200, tiba-tiba Mac dengan April pun dia dapat lebih kurang 200 lebih dan 100 lebih. Benda tu berlaku disebabkan dia adalah berdasarkan bil sebelum ini. Okay, so since sebab memang kedai tu dia tutup, sepatutnya penggunaan kosong. So apa berlaku pada bulan Mei, ketika TNB ambil bacaan, dia akan dapati nilai bil dia adalah negatif. Maksudnya dia terbayar lebih. Okay, itu maksud bil anggaran. Alright. Cuma kes begitu sangat sedikit. Kes yang banyak adalah kes yang mana contoh macam ni, bil pada bulan Mei naik mendadak. Okey, kenapa bil pada bulan Mei naik mendadak adalah disebabkan pembayaran pada bulan Mac dan April sangat rendah. Okey, kita fikir secara umum biasanya Januari, Februari adalah hari bekerja yang biasa kita keluar rumah ataupun anak-anak, siapa yang ada anak semua keluar ke sekolah dan sebagainya, dan kita cuma balik pada waktu malam ataupun pada waktu petang. Okey. Lepas tu hujung minggu baru kita ada 2 hari dekat rumah, ataupun itu pun hujung minggu kadang-kadang kita keluar bawa anak jalan-jalan. Tapi apa berlaku kepada Mac dan April apabila kerajaan perketatkan waktu mula-mula tu PKP, yang mana kita tak boleh keluar rumah, semua duduk di rumah 24 jam, 30 hari sebulan. So penggunaan bil elektrik kita sangat tinggi, sedangkan apa yang TNB predict ataupun bagi bil anggaran nilai dia adalah sama macam sebelum ini. So kita boleh bagi tahu, kita boleh buat kesimpulan bahawa apa yang berlaku dekat sini, bil anggaran kita rendah daripada nilai sebenar. Okay, macam mana kita nak anggarkan benda tu? Okay, macam saya beritahu, ini bil sebenar. Kalau kita tengok dekat sini, saya ambil warna merah, jumlah bil untuk 3 bulan adalah RM405. Okay, kalaulah saya nak assume dia adalah sama untuk 3 bulan, maksudnya saya buat purata, saya bahagi 3, saya tahu sebenarnya setiap bulan bil saya adalah RM135. Okey, bahagi 3, maksudnya 135. So, kalau kita balik semula kepada slide sebelum ni. So, dengan kata lain, sebenarnya saya ambil warna hitam. Sebenarnya bil sepatutnya adalah 135 dekat sini, 135 dekat sini, 135 dekat sini. Okey, ini bil sebenar sepatutnya. Okey.
So berlakulah peningkatan daripada RM50 kepada RM135. Okey. Maksudnya berlaku peningkatan sebanyak RM85. Okey, jangan marah dulu. Kenapa RM85 ni nampak banyak? Kita akan cerita tentang blok nanti. Okey. Yang tu kita hold dulu. Maksudnya sekarang ni kita nampak bahawa berlaku peningkatan daripada RM50 kepada RM135. Cumanya sekarang ni bayaran dekat sini kita cuma bayar RM50. So dengan kata lain, saya tukar warna ni. Dengan kata lain, kita kurang bayar. Kalau ni 50, kita kurang bayar RM85 untuk bulan pertama. Betul tak? Dan kita kurang bayar RM95 untuk bulan kedua. Dan apabila dua-dua ni kita tambahkan pula dengan bayaran bulan 3 RM135, itu yang menyebabkan bil kita jadi mahal. Okay, kalau kita tambah, kita tengok saya tambah manual dekat handphone. So saya ada 85 campur 95 campur 135. So jumlah sebenar adalah RM315. Okey. Mana datang 200, kenapa tiba-tiba jadi 294? Sebab kita ada diskaun dan sebagainya dekat bahagian bawah tadi. Okey, bila kita campur dengan diskaun, so sebab tu kita dapat bil RM294. So bukan bermaksud bulan Mei tu berlaku peningkatan penggunaan elektrik mendadak, tidak. Sebenarnya sebab berlaku pengurangan pembayaran pada bulan Mac dan pada bulan April. Okey, itu tentang bil anggaran. Okey. So kita pergi kepada isu ketiga. Isu ketiga ni yang paling hangat. Okey, ramai orang kata apabila kita pergi kepada ambil bacaan 3 bulan, dia menyebabkan kita jatuh kepada bil yang mahal. Contoh, kita tahu kadaran pertama 0.218, kadaran kedua 0.33, kadaran ketiga 0.51 dan sebenarnya ada kadaran keempat 0.55 something kalau saya tak silap. Okey, bil saya jatuh sampai ke kadaran keempat. Okey. Ramai yang kata okey sebab dekat sini kita kata blok tarif kita nampak 200 yang pertama murah, 100 yang kedua sederhana, 300 yang ketiga makin lama makin mahal. Dan sebab kita himpunkan, bila kita himpunkan 3 bulan maka jumlah kilowatt hour kita besar dia kata. Tapi kena hati-hati, sebenarnya tak. Itu yang kita panggil sebagai konsep prorata. Kalau perasan, betul 200 kilowatt hour ni untuk sebulan, tapi yang kita darab adalah sekarang ni dia jadi 600 kilowatt hour. Nampak tak? Range dia dah naik 3 kali ganda. Kenapa? Sebab 3 bulan. Dia darab 3. So 100 ni jadi 300, 300 ni 300 ni kenapa dia cuma 338? Sebab maksimum dia 900 sebenarnya. Okay, tapi sebab dia cuma guna 338. Sebab tu dia tak adalah cecah sampai 900. So di sini tak adalah berlaku yang mana bila TNB datang ambil lambat, kita jatuh ke blok mahal. Tak. Sebenarnya kita tetap berada di blok murah. Sebab kenapa? Nampak daripada 200 jadi 600. Okey, daripada 100 jadi 300 sebab dia darab 3. So siapa yang 2 bulan, dia akan darab 2. Ini yang kita panggil sebagai prorata ataupun yang ni, faktor prorata ni. Ataupun saya boleh simpulkan bahawa julat tersebut telah meningkat daripada sedikit daripada 200 kepada 300 kepada 600 ataupun 200 kepada 400 bagi siapa yang 2 bulan. Kalau perasan inilah amount yang dia darab. So dia 600 darab yang ni baru dapat 130. Bukan 200 tau. Kalau 200 darab ni baru berapa puluh ringgit sebenarnya. Okey? Baru 40 lebih. So sebenarnya apa yang TNB buat, dia ambil 600. Right? So dekat sini sebenarnya tak betul lah apabila kalau TNB datang ambil lambat bahawa kita jatuh kepada blok mahal. Sebenarnya tak. Bila dia datang ambil lambat, ada faktor prorata, dia menyebabkan bacaan tu sama. Alright? Itu tentang blok tarif. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa tiba-tiba blok tarif kita yang ketiga dan yang keempat mahal? Kenapa nombor 1 dan nombor 2 murah? Sebagai academician, saya memang mengajar subjek ni, subjek master tentang cost generation, cost penjanaan elektrik. Kos penjanaan elektrik sebenarnya tak murah, mahal. Apa yang berlaku kepada blok pertama dan blok kedua sebenarnya harga tersebut menjadi murah disebabkan oleh subsidi oleh kerajaan dan juga TNB. Blok ketiga, blok keempat dan seterusnya itu barulah harga yang perlu ditampung oleh pihak utility ataupun TNB dalam kes ni. Okey, so isu ketiga selesai dan saya nak menjawab kepada isu keempat. Kenapa waktu PKP ni bil kita jadi mahal?
saya ingin terangkan dalam konsep yang sangat asas, saya harap semua orang faham. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, unit kita adalah kilowatt hour. Okay, apa maksud kilowatt hour? Sebenarnya, macam mana pengiraan bil elektrik, dia datang daripada watt. Watt ni kuasa alat yang kita pakai, darab dengan jam. Okay, saya pakai mouse so tak cantik sangat tulisan. Barulah datang nilai ni. Okay, so dekat sini apa yang kita faham, jam ni memain peranan yang sangat penting. Watt main peranan, jam pun main peranan. Bagi pengguna yang kata, okay, saya tak ada pun tambah alat elektrik yang baru. Maksudnya watt dia mungkin sama. Katakan memang penggunaan dia sama, semua alat dia sama macam sebelum-bulan sebelum ni, maksudnya watt dia sama. Tapi kena hati-hati bahawa jumlah jam kita berbeza. Kalau tanpa PKP mungkin macam saya bagi tahu tadi, waktu awal-awal mungkin kita berada di luar rumah dan kita balik pada waktu petang dan malam sahaja. Tapi waktu PKP ni kita berada 24 jam di rumah. So bila jumlah jam tu meningkat, hasil darab menyebabkan jumlah bil kita menjadi mahal. Sebab tu kita akan dapati bahawa penggunaan tenaga elektrik pada musim PKP ini jauh lebih mahal seperti hipotesis yang saya buat pada awal-awal PKP di Facebook saya. Okey, saya harap pendedahan ini boleh bagi sedikit pemahaman kepada semua rakan-rakan di Facebook dan juga yang lain-lain tentang macam mana pengiraan bil ini supaya dia tidak menjadi salah faham. Okey, dia tidak menjadi salah faham kita. Kita tak naklah bila kita tak faham, kita tak nak faham. Okey, lepas tu kita serang mereka dan kita buat tuduhan melulu ataupun kita buat fitnah. Benda tu tidak bagus untuk kita. So, ayuh kita pelajari ilmu ini. Okey. Sekiranya terlampau sukar, boleh maklumkan pada saya akan cuba permudahkan lagi video ini pada akan datang. Okey. Terima kasih semua. Jaga diri elok-elok. Kita harap COVID ni akan selesai. Dan seterusnya kita akan dapat kehidupan kita yang lama. Akhir daripada saya. Mungkin ada yang tanya, kenapa TNB tak ada ke teknologi yang boleh TNB beri bacaan sebenar? Ada, iaitu smart meter. Okay, smart meter yang berada di Melaka sekarang ni pilot ada beberapa tempat di Melaka yang TNB telah buat. Smart meter mereka boleh bagi bacaan sebenar pada tiap-tiap bulan kepada pengguna. Cuma bersediakah kita untuk smart meter tersebut? Saya rasa saya pernah kupas isu smart meter yang pengguna mengamuk sebab bil jadi mahal. Kerana smart meter dia akan baca lebih accurate tapi dia mampu untuk bagi bacaan sebenar kepada kita pada setiap bulan. Okey, itu sahaja video saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.